Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitarin. Ke surat 14. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan hasil daripada makna yang ditakdirkan pada kalimah La ilaha illallah ini dengan iktibar mustasna minhu, yakni yang dikeluarkan daripadanya, dan mustasna yakni yang dikeluarkan itu ada 4 wajah. 3 wajah batal, ataupun kita baca batil tapi tulisan tak membenarkan baca tu lah, dan 1 bahagi pula atas 2 bahagi. Bahagian keempat tu ada 2, 1 batil dan 1-nya sahih. Adapun 3 yang batil itu, pertama, hadirin sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia juga telah menjadikan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah, dapat kita nikmat Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Dapat kita kebolehan, keupayaan untuk taat, ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia, alhamdulillah. Diberi pula kesungguhan untuk belajar dan memahami pelajaran agama ni agar benar-benar kita hidup sebagai orang beragama, zahir batin kita benar, perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang atas nama kita Islam, zahir kita duduk taat, sembahyang, tutup aurat, duduk menjelih ilmu, baca Quran, zikir, dan batin kita pula sentiasa hidup isbat dan yakin ke Allah Ta'ala sebagai ilah. Tiada yang memberikan kurniaan pada seluruh makhluk, khasnya kita ni, melainkan Allah. Tiada boleh beri mudarat manfaat melainkan Allah. Tiada daya upaya kita melainkan adalah daya upaya yang datang daripada Allah. Tidak apa kita miliki yang atas muka bumi ini melainkan semua adalah milik Allah. Itu isbat hati itu sentiasa kena hidup, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir untuk meneruskan kuliah duha kita di masjid ni, insya-Allah. Kita nak sambung bacaan daripada kitab Diyaul Murid, muka surat 14. Kita duk bicara yang terdekat adalah mengenai ada ilah hak dan ilah batil. Yang kita nak nafi dalam la ilaha illallah tu, ilah batil tak masuk sama sekali. Bahkan ilah yang nak dinafi mestilah ilah yang
menepati definisi, iaitulah al-ma'bud bil haq, yang disembah dengan sebenarnya ataupun yang selayaknya untuk disembah. Yang ilah tu adalah mesti ilah yang tak hajat pada sesuatu, dan semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Itulah ciri ilah yang kita nak nafikan daripada makhluk, nak isbatkan illallah, melainkan hanya zat Allah saja memiliki sifat ketuhanan. Sekali lalu dengan apa yang kita dah belajar macam tu. Jadi insya-Allah kita nak sambung pada pagi ini adalah nak bicara la ilaha illallah ni. Ada beberapa lagi istilah kita nak lihat, khasnya atas ada nafi isbat ni dengan menggunakan uslub istisna. Ada la ilaha illa, fokus pada perkataan illa tu, ada istisna, maka akan adalah istilah yang kita nak jumpa ni mustasna dan mustasna minhu. Jadi kena ambil perhatian dengan istilah tu lah sikit. Mengaji apa pun antara bab kena perhati adalah bab istilah. Dia tak faham istilah, gagal nak memahamkan apa perbicaraan kita. Jadi yang nak faham tu mula-mula senang je, tentang istilah mustasna dengan mustasna minhu. Atau istilahnya apa dia mustasna dan mustasna minhu ni. Dalam konteks kita sebut la ilaha illallah ni, Allah, lafaz Allah tu dipanggil mustasna. La ilaha, ilah tu dipanggil mustasna minhu. Kalau dengan terjemah la ilaha illallah, mustasna tu apa dia? Mustasna tu perkara yang dikecualikan ataupun benda yang dikecualikan, itu adalah mustasna. Isim maf'ul daripada istasna. Mustasna minhu, yang tu adalah yang dikecualikan daripadanya. Kalau ambil terjemah lah satu-satu tu kan. Bahkan kalau boleh ingat dari segi penggunaan ilmu pun memang lebih baik ingat istilah kadang-kadang daripada ingat terjemah. Contoh Melayu untuk ambil faham istisna, mustasna dengan mustasna minhu tu, tidak ada orang berjaya atas muka bumi ni melainkan orang beriman. Orang beriman tu dipanggil mustasna. Orang yang berjaya, yang tu dipanggil mustasna minhu. Ambil istilah tu lah sikit. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Babi. Semua manusia dalam kerugian. Sungguh ni bukan tipu-tipu tak, melainkan mereka beriman, beramal saleh dan beramal dengan apa sepatutnya. Itulah berwasiat, berpesan, nasihat, menasihati di atas benda yang hak dan sabar di atas kerja tersebut. Alladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman, amal soleh. Yang ni orang yang bersifat dengan sifat ni, yang ni dipanggil mustasna. Innal insana lafi khusrin, insan tu dipanggil mustasna. Biasa dengar ayat Quran tu dengan contoh misal tu pun satu faedah. Cuma nak ambil istilah sikit, mustasna dengan mustasna minhu. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi dalam kita khas nak belajar ni, tiadalah ilah melainkan Allah. Allah tu lafzul jalalah tu dipanggil mustasna, ilah tu dipanggil mustasna minhu. Faham dengan juga apa kita pernah belajar lepas. Bila sebut mustasna minhu ni, mustasna ni selalunya dia mesti skop yang kecil, dia mesti benda khas,
Mustasna minhu dia am kan. Kalau kata semua manusia rugi melainkan orang beriman. Jadi orang ada iman ni orang khas. Sebut manusia ni am kan. Tiadalah siapa pun makhluk tak bersifat ilah melainkan Allah. Maksudnya Allah saja bersifat ilah. Selain pada Allah Ta'ala ni am ni, makhluk ni tak bersifat ilah sama sekali, melainkan Allah saja khas bersifat ilah. Prinsip istisna ni ada mustasna dengan mustasna minhu. Pasal kita nak nafi satu benda yang umum dan mengisbatkan sesuatu yang khas. Memang macam ni uslub lah. Apa bahasa kita cakap pun, kalau bahasa Melayu pun macam tu kan. Tak ada siapa aku sayang melainkan kau seorang saja. Kau seorang tu mustasna tu khas kan. Tiada siapa pun, siapa yang aku sayang. Jadi sayang tu ramai kan, siapa yang aku sayang tu. Cuma bila nafilah. Orang yang disayang ni ramai, tak ada siapa pun aku sayang. Jadi orang yang disayang tu bukan tiada tu nafi. Orang yang disayang tu hak tu adalah mustasna minhu. Jadi kalau tiadalah ilah melainkan Allah, Allah ni khas, ilah itulah mustasna minhu. Yalah, ambil istilah mustasna dengan mustasna minhu. Jadi dengan apa kita nak bicara ni, dia kata hasil daripada makna yang telah kita takdirkan. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la masyhuda illallah. Ada kita sebut sekali lalu rasanya. Memang hak tu yang kita belajar pun yang terdekat. Yang tu atas takdirkan la nafi isbat. Lagi saya sebut tu jadi banyak sangat, takut berserabut pula kan. Tapi semua tu nisbah kita menghadap kitab ni belajar dah lah. Jadi kalau saya sebut tu, kalau tak yang terdekat pun, semua yang kita sebut tu semua dah belajar dah. Nisbah ada nafi, ada isbat. Nisbah ada kulli, ada juz'i. Orang rasanya setengah dah kan. Kulli ni ada common noun, ada yang juz'i, proper noun. Bahasa Inggeris pun kita sebut dah kan. Ada yang kalam takdir dia pun kita sebut dah. La ilaha illallah tu la maqsud illallah, la masyhud illallah, la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Mana dulu kemudian tu Tuhan, tapi yang tu nisbah belajar dah. Yang khabar bagi la yang mahzuf, yang itulah maksud daripada nafi. Itu Tuhan. Jadi kita belajar ini satu hal lagi dari sudut mustasna dan mustasna minhu, insya-Allah. Dan tujuan kita nak belajar macam ni apa dia? Yang tu pun nak kena sebut awal juga. Pasal kadang-kadang ada orang tak faham maksud belajar, ni tak ada hemah nak belajar dan nak ambil faham istilah-istilah ni. Maksud belajar ni khasnya atas nama mustasna minhu adalah untuk memantapkan lagi kefahaman kita tentang khasnya nafi dan isbat. Pasal kita belajar dah umum, kita belajar awal-awal kitab pun dari segi makna nak dinafi tu apa? Zat bernama makhluk ni tidak akan mempunyai sifat ilah. Secara apa yang telah belajar tu rumusan. Zat yang bernama makhluk ni takkan ada satu pun yang bersifat ilah melainkan zat yang bernama Allah saja bersifat ilah. Bahasa pendek saya ada sebut makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Makhluk bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Bab nafi isbat saya sebut macam tu dah. Makhluk tak ada bersifat uluhiyah, Allah saja bersifat uluhiyah. Tu sebut dengan sebutan macam tu. Jadi dari segi sudut makna dah bicara, dari sudut kulli juz'i dah bicara. Jadi menghaluskan lagi istilah-istilah pembahasan ni supaya memantapkan lagi apa maksud sebenarnya yang dikehendaki. Tu je tujuan dia. Dia yang ngaji 30 tahun, 40 tahun pun nak ke mana sebenarnya? Supaya capai maksud yang dikehendaki.
Pasal kita sebut la ilaha illallah ni ada maksud besar yang kita nak faham tu. Apa dia? Allah ilah. Apa dia? Dia maksud orang tu. The major business, the main objective dia apa dia? Allah ilah. Jadi yang nak nafi tu, nak nafi ke siapa? Tentulah nak nafi ni bukan nak nafi makhluk tak ada, bukan. Tapi nak kata selain Allah bukan ilah. Makhluk tetap makhluk. Allah takkan memakhlukkan Allah dan takkan mentuhankan makhluk. Takkan jadi prinsip macam tu punya kalau faham. Baik, jadi nisbah kita bicara ni mustasna minhu. Sikit je nak ambil faham tu. Misal saya sebut apa? Tak ada kipas elektrik yang berkualiti melainkan, contoh saya bukan nak iklan nama apa, melainkan Panasonic. Contoh saya bukan iklan Panasonic ni. Panasonic khas, kipas yang berkualiti am. Khas tu dipanggil mustasna. Kipas yang berkualiti tu atau dipanggil mustasna minhu. Quran banyak kan uslub mustasna minhu ni. Khas kita bercara la ilaha illallah. Quran contoh, dah teringat ni nak sebut kan. Quran kata apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka bunuh, tidaklah mereka salib, melainkan syubbiha lahum. Orang yang telah ditashbihkan kepada mereka. Maksudnya bunuh tu bukan Nabi Isa. Taklah bunuh. Jadi nak sebut wa ma qatalu, orang kumpulan yang dibunuh dan disalib tu dinafikan dia, melainkan syubbiha lahum, khas pada tasbih. Orang yang diserupa macam Nabi Isa, bukan Nabi Isa ni bunuh. Sikit ke sana nak sebut uslub nak memahamkan la ilaha illallah, Quran, hadis, masya-Allah banyaknya. Gunakan uslub nafi isbat la, apa, ada nafi depan, ada illa kan. Al-amiluna halka ilal mukhlisun. Semua orang beramal binasa melainkan orang yang ikhlas. Ikhlas ni mustasna. Beramal tu mustasna minhum. Saja saya banyak-banyakkan tu untuk mensyarahkan mustasna minhu tu je. Itu je. Kan? Korang cerdik satu pun padan dah kan. Dengar banyak ni lagi mantap. Itu je lah. Jangan jadi hak sebalik. Cerita banyak-banyak pun tak faham. Pening Ustaz, pening. Astagfirullahaladzim. Kan? Makanan nasi lemak. Tak ada aku suka makanan melainkan nasi lemak. Nasi lemak tu mustasna. Makanan tu apa? Sebutlah sikit. Saya je sebut kan. Saya tujuan sebut tu supaya kita sebut tu supaya untuk reminder kita. Memang kita dah belajar ni, kerana dengar orang sebut boleh, kita nak sebut balik tak boleh. Satu selalunya pelajaran tambah ngaji-ngaji pondok, ngaji ilmu ni, dia atau prinsipnya mesti ada muzakarah. Muzakarah ni nak buat apa? Apa dah mengaji tu sebut balik. Ya, muzakarah maksudnya menyebut antara satu sama lain apa benda dah belajar. Okay, itu satu hal lah. Itu disiplin ilmu, dah mengaji, dah ada muzakarah pula. Maksudnya ulang balik apa benda yang telah disebut. Baik. Jadi hasil daripada makna yang telah ditakdirkan pada kalimah la ilaha illallah ini dengan iktibar mustasna minhu, yakni kata dia maksud mustasna minhu ni yang dikeluarkan daripadanya. Saya dah cerita dah. Yang tu diterjemah sebut dalam kitab je. Terjemah mustasna minhu tu yang dikeluarkan daripadanya. Dan mustasna, terjemah mustasna ni yang dikeluarkan. Pandang pada sudut tu kata dia ada 4 wajah. Jadi dia sebut ada wajah-wajah huraian mustasna dengan mustasna minhu ni.
Dan daripada 4 ni 3 yang batil, 3 ni tak pakai. Kalau huraian macam ni salah. Dan 1 bahagian yang keempat ni boleh bagi pada 2. Dan 2 ni 1 betul dan 1 lagi salah. Jadi nanti kalau kira dengan angka semua ada 5, 1 je betul. Kalau atas kira 4, 3 tak betul, 1 ni ada wajah yang nak faham betul, 1 ni bagi 2, dan daripada 2 ni 1 je betul. Jadi kena ambil cermat sikit lah. Pasal ada syarahan tak betul ni. Baik, jaga. Baik, macam mana ni yang kata ada sohih-sohih ni? Ada pun 3 yang batil itu. Ada cerita tak betul dulu. Pertamanya juz'i, keduanya pertama daripada 3 pendapat tu dia kata macam ni. Juz'i kedua-duanya. Istilah juz'i ni bagi ingat balik istilah. Lawan juz'i adalah kulli. Kulli ni kalau bahasa kita common noun lah. Nama am. Kulli pun asal bahasa Arab kullun. Mana kullu? Kuliah, menyeluruh. Kul. Juz'i, juzuk. Jadi maksud juzuk tu proper noun bahasa Inggeris. Maksud juz'i khas. Allahumma salli alaihi wasallam. Bahasa nahu dia kalau kulli ni nakirah, juz'i ni ma'rifah. Ilah tu isim nakirah, ilah ni silap. Sorry. Allah isim ma'rifah. Saya sebut semua konteks ada. Kulli, juz'i, am, khas, common noun, proper noun, nakirah, ma'rifah. Tuan-tuan boleh telan mana satu, telan lah. Tolonglah. Tak boleh ngaji ya. Tak boleh faham. Tak boleh faham. Satu ngaji ni dia bukan benda santai. Satu kalau sembahyang mai masuk duduk mengajar, tak ada tahiyat masjid, duduk. Macam itulah. Itu menyambil bab hukum akam sikit. Jadi pendapat pertama dia kata dua-dua juz'i. Jadi la ilaha illallah maksud dia nanti kalau juz'i maksudnya apa? Tiadalah Allah melainkan Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Pasal apa maksud ilah tu? Dia kata juz'i. Ilallah juz'i. Jadi Allah tu memang Allah lah. Apa ilah tu? Ilah tu pun Allah lah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Yang ni kata dia batil, palsu, tak betul. Jadi bila kata juz'i menunjukkan atas suku yang tertentu. Itu nak terjemah juz'i tu. Juz'i maksudnya nama khas. Tiadalah ilah melainkan Allah. Tu terjemahan asal lah. Jadi apa makna ilah? Kata dia Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Tiadalah Allah melainkan Allah. Jadi macam mana nak faham tiadalah Allah melainkan Allah? Memang ada orang cuba faham pun dengan fahaman macam ni, dan memang ada orang faham macam ni pun. Faham tauhid tiadalah Allah melainkan Allah salah. Pasal apa? Dia akan timbul fahaman apa? Semua makhluk ni Allah. Pasal tiadalah Allah melainkan Allah, semua makhluk ialah Allah. Ni nampak aja makhluk, sebenarnya Allah. Tak sewil itu. Dia ada huraian nak pergi betul, tapi ayat tu dah salah awal-awal. So makhluk ialah makhluk. Makhluk bukan Allah. Cuma makhluk tak ada sifat Allah. Allah saja bersifat Allah. Allah saja bersifat ilah. Makhluk dah makhluk. Makhluk bukan Allah. Mensabitkan makhluk Allah kufur. Mengatakan Allah makhluk kufur. Mengatakan makhluk, mengiktikadkan makhluk bersifat Allah kufur. Mengiktikadkan Allah bersifat makhluk pun kufur. Itu bukan boleh salah akidah. Jadi kalau memahamkan tiadalah Allah melainkan Allah, jadi kalau tak ada nafi, duk isbat, apa maksudnya? Dia akan nanti faham salah dia. Semua makhluk ni ialah Allah, pasal tiadalah Allah melainkan Allah. Kalau dia nak guna bahasa nafiat, tiadalah makhluk ni melainkan Allah.
Pasal dia faham makhluk ialah Allah. Dah. Pahaman ni, pahaman Hindu memang ada pahaman ni. Bahkan dalam pahaman kita pun orang Islam ni ada orang faham macam tu. Sampai dia kata apa? Tiada apa kita lihat melainkan kita lihat ni semua Allah. Mana boleh yang kau lihat Allah? Semua kau lihat makhluk. Mana nampak Allah? Kita makhluk. Jadi apa maksud melihat Allah? Mesti bukan tiadalah Allah ialah Allah. Bukan. Fahamnya tu salah. Sekalipun ada orang panggil yang ni ilmu hakikat, ilmu makrifat, sesat. Bukan ilmu makrifat, bukan ilmu hakikat tu. Memang sesat. Memang sesat. Jadi apa statement yang sepatutnya betul? Tak sampai lagi. Baru satu daripada 4. Jadi kata dia, juz'i ini atau terjemahan juz'i menunjuk ke atas suku yang tertentu, dan Allah pun demikian juga. Kata dia Allah pun demikian juga, menunjukkan atas suku yang tertentu. Itu yang kalau asal terjemahnya, kalau dia sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, tapi faham dia tiadalah Allah melainkan Allah. Salah fahamnya tu. Jaga kalau ada orang ajar ilmu hakikat, dia kata bukan saja umum makhluk, bahkan nanti dia akan terlibat sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni sebenarnya adalah nur Allah. Kan kacau. Allah Nabi Muhammad ni nur Allah. Tak kena. Nabi Muhammad makhluk Allah, bukan nur Allah. Kalau nak bagi huraian pun memang betul lah, tapi mesti istilah tu betul. Nabi Muhammad bukan nur pada Allah, bukan jelmaan pada Allah Ta'ala, bukan makhluk, bukan jelmaan pada Allah Ta'ala, bukan makhluk, bukan jelmaan Allah, makhluk bukan Allah, makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Mesti jelas. Pasal kita buat tauhid ni, tambah orang yang arif kan dalam bab ketuhanan ni, dia tak pernah lalai langsung dengan Allah Ta'ala, dia tak pernah lalai langsung dengan tengok makhluk. Dia akan hayal ataupun dia hanya isbatkan makhluk tanpa mengisbatkan Allah Ta'ala. Orang arif ni dia tak jadi tu. Dia akan letakkan makhluk tempat makhluk, Allah kedudukan Allah, tak akan berlaku di sebaliknya. Dia tak akan mentuhankan makhluk, takkan. Satu duit ada juta-juta pun bukan pegang dia kat duit makhluk. Duit pun perlu kita. Duit adalah makhluk. Makhluk aku pun perlu duit. Duit pun perlu aku. Dia kena aku simpan dia, baru dia terjaga. Takkan kita taruh harapan ada duit senang aku. Bukan macam tu. Tapi alat nak belanja pakai duit. Duit pun makhluk, masih makhluk. Yang sempurna Allah makhluk. Makhluk tetap berhajat. Aku dengan dia, aku lagi besar pada duit tu. Maksud apa? Aku ada nyawa, duit tak ada nyawa. Takkan aku taruh diri nyawa aku dekat duit. La ilaha illallah. Yang ni duit ni apa? Peraturan Allah Ta'ala bagi jadi. Nak belanja kena ada duit. Ada rumah, ada anak, ada isteri, ada makanan, ada minuman. Tapi yang bagi aku segala-galanya mudarat manfaat, bukan benda ni, bukan makhluk ni, Allah. Tu faham ni lagi betul ya. Tauhid tu. Untuk makhluk letakkan kedudukan makhluk. Jadi kalau duk faham makhluk ni Allah, kacau. Memang kacau besar. Kalau tak ada fahamnya tu bagus. Kalau kita pun tak nak terlibat dengan kes-kes salah belajar, dengan orang-orang yang salah ajar kat kita macam ni, alhamdulillah. Kalau sekali pun tuan-tuan tak terlibat dengan tu, ilmu yang saya sebut yang salah tu, tujuan dia untuk jadi kayu ukur, jangan sampai terfaham macam tu. Jadi kita kaedah nak belajar hak ni, mesti kena faham yang hak tu apa dan batil tu apa. Tu yang disebut dalam 3 pendapat ni, 3 ni batil, 1 yang hak. Kalau ikut tengok yang hak ialah batil, campak ke laut aja lah. Walaupun campak ke laut, kena faham apa benda yang nak dicampak dalam laut tu. Pasal bila kita tak faham apa dicampak di laut, takut nanti kita sangka kita di atas hak, rupanya hak kita faham, rupanya hak tu lah kena campak di laut. Satu mesti gaji tauhid ni lah, dia crystal clear, mesti clear.
Satu kita dengan Allah Ta'ala ni istilahnya sebut para ulama, tak ada istilah kita hayal dengan Allah Ta'ala, tak ada. Dengan Allah ni, Allah clear siapa Allah, bukan clear Allah rupa Allah, zat Allah, di mana Allah, bukan macam tu. Subhanallah, clear Allah tu kita faham, hadir, faham, istilahnya idrak, capai kita Allah tu siapa tu, faham tu, clear tu siapa Allah tu. Baik, jadi makna pertama ni salah satu. Yang kedua, kuli keduanya, kuli keduanya dia kata apa? Tiadalah ilah melainkan Allah tu maksudnya apa? Tiadalah ilah melainkan ilah. Jadi tak ada yang khas untuk sabit ke Allah Ta'ala ni, bahkan dia jadi umum. Semua makhluk adalah ilah. Dia faham macam tu pula kan. Yang ni pun nak urai macam mana, saya tak tahu nak urai untuk bagi contoh fahaman salah tu macam mana tu. Tapi huraian kata ilah tu kulli, Allah pun kulli ke, salah. Nahunya tak betul, mantiknya tak betul, bertata bahasa Melayu pun tak betul kan. Pasal ilah nama am, Allah nama khas. Dia kata ilah nama am, Allah pun nama am, salah kan. Siap, saya tak panjang situ. Jadi kata dia, maksud kulli ni kedua-duanya, ilah ni menunjukkan menerima banyak, dan Allah pun kata dia, lafaz Allah pula menunjukkan atas menerima banyak pula. Jadi atas konsep ni, atas kata dua-dua kulli, orang yang beriktikad macam ni nanti dia akan ada fahaman apa saja yang ada sah untuk dikatakan Tuhan. Maksud apa? Semua yang ada ni Tuhan. Dia akan faham itu. La ilaha illallah, dia faham ilah ni ilah. Jadi semua apa yang ada adalah ilah. Itulah kita nak sebut macam mana, kita tak ada fahamnya tu kan, dari segi sebut tu. Cuma dari segi intikad, kita ada intikad pada selain Allah Ta'ala. Yang tu pun saya sebut tadi terlalu awal kot. Tapi atas fahaman macam ni, kalau fahaman macam ni yang memang ada Hindu. Tentu Hindu antara Tuhan yang paling banyak dalam dunia. Saya sebut ni, saya pergi India, antara guru syarah tu dia cerita fahaman India ni. Dia kata Har, Shankar, Har, Kanker, Shankar. Semua makhluk ialah Tuhan. Ular pun Tuhan, gajah Tuhan, lembu Tuhan, batu pun Tuhan. Semua Tuhan. Pasal pada dia, kita sebenarnya Tuhan satu, tapi ni semua jelmaan Tuhan. Apa pun semua sampai ke Tuhan. Bukan macam tu kira kita. Salah faham macam tu. Makhluk bukan Tuhan. Tak. Makhluk tu atas nama makhluk, dia takkan ada sifat ilah ada dia. Tak boleh. Dua, ketiga. Pertamanya iaitu ilah ni juz'i. Kata dia ilah ni juz'i. Yang ni nama bagi yang tertentu. Dan yang keduanya iaitu lafaz Allah tu kulli, nama bagi yang melengkapi atas yang banyak. Kan tak pendin tu. Kalau atas istilah nahu, dia kata ilah isim makrifah, Allah isim nakirah. Benda terbalik kan, terbalik. Jadi yang ni pun saya tak panjangkan lah, pasal memang salah, bahasa pun tak betul. Kalau atas nama am, nama khas, dia kata apa? Ilah nama khas, Allah nama am. Astagfirullah, awak bodoh macam tu. Ya. Bodoh-bodoh pun ada ke macam ni? Dengar, antara bodoh tu kalau faham tu, kita duduk situ silap. Apa ni? Makhluk yang nama am ni,
Kita kenal Allah yang khas, kita tak kenal. Duduk lah kita duduk situ. Cuma atas huraian kita tak adalah itikad macam tu. Tapi kalau ditunjukkan kita di alam kenyataan, kita macam tu. Kenal Allah. Apa soalan ni? Rasa macam kenal je. Rasa macam kenal. Mesti kenal sungguh kan? Dan cara nak kenal Allah dengan makhluk jalan untuk kenal Allah Ta'ala. Dengan lihat makhluk mensabitkan siapa Allah Ta'ala. Pasal tak ada jalan nak kenal Allah Ta'ala direct, tak boleh. Jalan nak kenal Allah Ta'ala mesti ada wasilah dia. Jalan nak sampai ke Allah Ta'ala mesti lalu kot makhluk. Pasal kita pun makhluk. Macam mana kita nak boleh sampai ke Allah Ta'ala kalau tak lalu kot kita? Boleh faham? Tiang ulama kita sebut araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan aku dengan sebab Tuhan aku. Aku kenal Allah Ta'ala dengan sebab Allah yang bagi kenal aku ke Allah Ta'ala. Itu sikitlah bab tu. Apa saya nak sebut ialah Allah sepatutnya isi ma'rifah. Dia kata nama am, yang makhluk ni sepatutnya nama am, dikatakan nama khas. Kita faham ni ular berbisa. Contoh saya bagi contoh. Ular berbisa. Ada benda yang kita faham macam tu. Duit dapat dia boleh buat apa saja. Kan macam tu, ada faham kita kan. Obat makan dia boleh menyembuh. Kan kita ada sekali lalu faham macam tu. Allah tak ada ciri apa letak kat dia. Kosong je. Cili pedas. Kita buah gitu kan. Ada sifat kita sebut. Kita sebut je nama am ke nama khas. Dalam konteks apa saya bagi contoh ni, mesti ada ciri khas kat dia. Kita boleh sebut tau. Garam, masin. Pisau, tajam. Harimau, garang. Allah, sentot. Habis. Tak kenal apa tu. Macam unknown. Makhluk, surely no. Allah, macam unknown, blur je. Boleh faham saya sebut apa? Yang inilah dia kata ni, atas huraian, inilah faham Allah kulli, makhluk juzi. Seolah-olah makhluk ni khas kita faham, Allah ni terlalu umum, tak faham. Inilah hal yang ada kat kita. Tapi atas huraianahu satu hal lah. Tapi saya nak tunjuk ni hal kat kita. Sepatutnya macam mana? Makhluk sepatutnya yang kuli, Allah sepatutnya yang juz'i. Sebut apa pun sebenarnya balik ke Allah. Allah apa? Zat balik ke Allah, sifat balik ke Allah Ta'ala, fi'il perbuatan balik ke Allah, milik balik ke Allah Ta'ala. Makhluk ni am sangat kan. Kita pegang duit, lepas ni pindah pula ke orang lain. Sebelum datang kat kita, dapat ke orang lain. Rumah bila kita beli, sebelum kita beli hak orang lain, bila kita beli hak kita, mati orang lain pula. Hidup tak panjang keturunan orang lain kan sentiasa berpindah-pindah. Alam ni duk berubah. Jadi yang itulah kuli, milik hakiki yang tak akan berubah Allah. Sepatutnya situlah juz'i. Entah boleh ikut tak boleh ikut saya syarah ni saya tak tahu. You must follow with me, you must with me, not you hayal something else. Pasal pelajaran dia spesifik sikit. Saya nak ambil istilah tu, untuk nak bawa lah istilah tu dengan apa yang kita nak kena faham. Satu awal-awal saya sebut dah mustasna minhu, kuli, juz'i. Recall balik aku dah belajar. Kalau tak boleh pun saya call tuan-tuan untuk belajar. Saya sebut awal-awal lah tu kan. Pasal nak pakai istilah tu. Jadi sepatutnya macam mana? Sepatutnya Allah lah yang juz'i atau istilahnya.
Ilah ni kulli. Tu fahaman betul. Tu nak masuk yang keempat lah. Dan bila Allah juz'i ada dua pula. Tak. Tu, sekali lalu saya dah sebut yang ketiga ni. Maka tiga ni sekaliannya batal. Batal. Jangan saya sebut sekali lalu dalam konteks batal. Yang pertama, kalau konteks pertama atas kata makhluk juz'i, Allah juz'i. Jadi dia kata apa? Allah, makhluk. Seolah-olah faham macam tu. Makhluk ada makhluk ciri sendiri secara juz'inya. Makhluk ni nak saya sebut misal cili, pedas. Dia akan pedas. Faham? Cili ialah cili, pedas ialah pedas yang ada di cili. Garam ialah garam, masin ialah yang ada di garam. Gula ialah gula, manis ialah sifat yang ada di gula. Dia akan faham makhluk ialah makhluk, Allah ialah Allah. Allah Tuhan yang mencipta. Allah makhluk. Ini istilah fahaman juz'i. La ilaha illallah, dia faham Allah. Nak faham juz'i kan? Maksudnya makhluk dengan makhluk punya juz'i dia, Allah dengan juz'i Allah Ta'ala, sifat khas Allah Ta'ala, makhluk melihat, Allah melihat. Makhluk melihat dengan mata, Allah melihat dengan mata yang layaknya. Ni pun fahaman juz'i juga. Salah faham tu, tak betul faham je tu. Saya nak gunakan dalam konteks juz'i tu. Apatah lagi faham tadi, makhluk ni semua Allah, makhluk pun Allah. Maksud apa? Makhluk ni ciptaan Allah, jadi makhluk ni ialah jelmaan Allah. Faham macam ni pun sebil juga, tak betul juga. Jadi macam mana nak faham betul? Nanti kita cerita tak betul dulu. Baik, kalau fahaman kedua, kulli mustasna minhu. Faham kulli apa? Makhluk pun kulli, Allah pun kulli juga. Maksudnya Allah pun am, makhluk pun am juga. Apa dia? Contoh saya sebut am kan. Ni beg saya, dulu beg orang, lepas ni entah beg siapa-siapa. Kan kulli. Allah pun ni pada dia kulli ya. Allah kulli ya. Apa? Allah. Saya ingat Allah, saya tak ingat Allah. Kalau nak sebut dalam konteks yang itulah. Jadi dia pun kulli ya. Subhanallah. Saya nak tunjukkan kulli ke apa? Dia am, common sangat, selalu common. Makhluk ni dia faham common, am, ke Allah pun dia faham common sangat. Am sangat. Allah. Makhluk ni peladang, ni petani, ni peniaga, ni DO, ni pegawai polis, ni bomber, ni doktor. Allah mencipta, Allah menghidup, Allah mati. Dia faham dalam konteks am juga. Kulli. Tak betul. Ini saya syarah dalam bentuk makna kan. Kulli. Kalau terbalik tadi, yang nombor 3 punya. Makhluk juz'i, Allah kulli. Allah pula yang amnya. Makhluk tahu kan, cili pedas. Contoh saya bagi misal tu untuk contoh kan. Ular berbisa, rimau garang. Allah kulli. Apa dia? Am. Allah Tuhan. Habis bela gitu kan. 3 ni batil. Kalau nak ambil telan kulli juz'i tu, ambil nama am khas lah. Jadi ilah sepatutnya dia kulli, Allah dia juz'i sepatutnya atas kalimah kan. Pasal Allah nama khas, kulli, ilah ni kulli, dia nama am. Jadi takkanlah nama am, nama khas. Mestilah la ilaha illallah. Illallah mustasna tu patutnya juz'i, mustasna minhu, kulli. Yang tu nombor 4. Okey, siap. Yang tu atas kita punya istilah lah, kulli juz'i. Kalau tak boleh telan dari sudut makna tu, satu hal. Pasal nak boleh memahamkan dengan makna macam tu pun
Ni kena ada pemerhatian dan kepahaman yang mendalam juga. Kalau tak boleh faham apa saya sebut tu. Tentu kalau agak susah apa saya sebut tu abai kan. Kalau boleh telan juga sama dengan saya, alhamdulillah kita duduk sekapai. Kalau ada yang susah tu memang ada pelajaran kadang-kadang dengar tak boleh hadam. Dengar orang hurai tu macam sedang aje. Tapi rupanya tak boleh ikut. Tak boleh follow. Ada pencapaian akal kita tak dapat. Punca dia tak fokus. Itu je. Sikit-sikit. Lambat. Dengarlah banyak kali kan. Baik. 3 ni batil. Yang nombor 4 ni jangan tak dapat. Ni memang nak kena sekeh. Okey. Yang keempatnya terbahagi pula atas 2 bahagi. Okey. Yang keempat ni betul. Apa dia betul? La ilaha illallah. Ilah ni kulli, Allah ni juz'i. Okey. Faham? Yang tu boleh ikut? Contohlah tuan. Tu dia kata ada 2. 2 tang mana? Tengok. 2 ni kata dia, pertamanya batil. Disebut apa batil dulu? Fokus kita kulli juz'i tu. Iaitu pertamanya kulli dan keduanya juz'i, tetapi dikenaki dengan ilah, iaitu semata-mata yang disembah, sama ada yang sebenarnya ataupun yang tiada sebenarnya. Ilah tu umum Tuhan. Allah ni nama Tuhan yang khas dan memang inilah satu-satunya Tuhan. Boleh? Tapi ilah yang dia faham ni, ilah ni yang Tuhan sebenar-benar untuk jadi ilah pun ilah. Patung, tokong, batu, matahari, bulan ni yang orang duk sembah pun ilah juga. Pasal ilah mengikut sangkaan orang menyembah itu ilah pun dalam senarai ilah juga. Jadi macam ada pelajaran kita dah belajar lepas, dia memahamkan ilah ni ilah hak dan ilah batil, termasuk dalam am ilah. Allah memang khas, tapi yang pada ilah ni ilah hak dan ilah batil pun masuk sekali. Batil. Okay. Itu maksud dia. Jadi ilah ni kata dia termasuk Tuhan yang disembah sebenarnya ataupun tiada sebenarnya, seperti berhala dan yang tu apa tu nak baca tak boleh pula, dan bintang dan lainnya. Apa lepas berhala tu? Matahari kot. Matahari ejaan tu macam tak kena. Matahari dia kot. Matahari. Berhala, matahari dan bintang. Tulisan tu tak jelas tak? Biar je lah. Tak biar pun kaedah dia macam ni. Kan dia bagi contoh berhala, bintang, apa ni? Senarai makhluk-makhluk yang pada sangkaan orang yang tu adalah ilah. Yang ilah tu batil kan. Jadi bintang, matahari, bulan, berhala, pokok besar, atau orang sembah Nabi Isa, itu pun termasuk dalam senarai ilah batil yang orang sangka tu adalah Tuhan. Siap. Jadi pahaman yang keempat ni dia kata la ilaha illallah, Allah ialah Allah khas. Ilah ni tokong, batung, batu, berhala, yang tu semua bukan ilah, melainkan Allah saja ilah. Pahaman salah. Pahaman salah. Tuhan sebenar yang selain pada Allah Ta'ala pun nafi dalam tu, tokong, batung, batu, berhala pun nafi dalam tu. Yang ni pun salah, bukan maksud macam tu. Jadi nak murni dia macam mana? Tengok nombor 4. Yang ni yang nak betul ni. Begitu juga kata dia, dan ibu bapa dan guru dan lainnya kerana lazim daripadanya. Baik, lazim daripada untuk memaham macam ni, dusta sebab banyak yang menyembah dia yang tiada sebenar. Pahaman macam ni salah pasal
mengatakan la ilaha illallah, tiadalah disembah dengan sebenarnya tokong, batu, apa ni, tak boleh disembah, tak disembah melainkan Allah. Statement ni tak betul, pasal memang ada orang duk sembah patung, batu, tokong, bintang, matahari, bulan. Itu maksud dia. Menafikan batung, batu, berhala semua tu disembah, ni dusta perkataan ni. Statement ni tak betul. Pasal apa? Pasal sebab banyak yang menyembah dia. Banyak, ramai yang menyembah batung, batu, tokong, matahari, bulan, bintang, Nabi Isa atau seumpamanya. Ramai. Sebab penyembahnya ramai, yang disembah, yang dianggap Tuhan pun ramai. Jadi kalau nafi ni tak adalah disembah melainkan Allah, ayat tu tak betul. Pasal apa? Pasal selain pada Allah Ta'ala pun ada yang disembah. Jadi adakah yang kita nak nafi tu yang dia orang sembah tu? Tak. Tak masuk sama sekali. Bukan situ khasnya. Yang ni pun pelajaran dulu ada. Ni satu kali lagi dia sebut. Baik. Jadi pahamannya tu salah. Keduanya, okey, yang ni kedua. Jadi atas balik pada apa kita bicara, istilah mustasna minhu ni, mustasna ni ilah. Mustasna ni lafaz Allah. Mustasna minhu ilah. Jadi atas kita sebut yang pahaman salah, kulli juz'i salah. Kulli salah. Ilah ni juz'i, Allah ni kulli, salah. Ilah ni kulli, Allah ni juz'i, betul, tapi dia faham ilah ni borong semua sekali. Ilah yang hak dan ilah yang hakiki, salah. Saja buat rumusan balik. Pasal dia heavy ni kadang kena ulang banyak kali kan. Baik, yang keduanya, ni sahih. Di atas apa kita nak sebut, yang ni sahih. Dan nak ambil nanti makna sahih, nak bawa berjalan macam mana pula, tu satu, insya-Allah. Dan iaitu, yang inilah yang betul, bahawa adalah dikedaki dengan ilah itu kulli. Ilah tu kulli, dah faham cantik dah. Satu lagi, melengkapi tiap-tiap yang disembah dengan sebenarnya. Kena sambung tu. Jua tu saya tambah, dalam tu tak ada. Pasal apa jua? Pasal jangan masukkan setiap yang disembah, yang aci apa yang disembah, sekalipun batil tak sepatutnya disembah, jangan masukkan ilah dalam sedara itu. Yang tu jangan masukkan yang tu dalam sedara ilah. Bukan. Mestilah ilah ni yang disembah dengan sebenarnya, ataupun bahasa lain, yang kaya. Ilah ni mestilah yang tak hajat daripada tiap-tiap barang yang lain. Sambung sebelah muka surat yang ada nombor-nombor tu, orang lain punya tu, kitab lain. Jadi ilah ni ialah yang tak berhajat pada tiap-tiap barang yang lain, dan yang berkehendaklah kepadanya, berkehendaklah yang lain kepadanya, kepada Allah. Siapa berhajat ke Allah Ta'ala ni? Adalah tiap-tiap barang yang lain. Kalau ikut adalah tu, terjemah asal oleh tu, berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain Allah Ta'ala. Jadi mestilah ilah tu kulli, dan kulli ni apa? Mesti makna dia yang disembah yang sebenar, ataupun selayaknya untuk disembah, ataupun bahasa panjang ni dengan istilah yang dia ialah Tuhan, yang betul-betul Tuhan, bersifat dengan sifat Tuhan. Dia mestilah tak hajat pada sesuatu yang semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Inilah ilah kulli yang nak dinafi. Jadi berhala tokong tak termasuk dalam sedara ini, pasal yang tu bukan ilah pun. Yang tu hanya disangka sebagai ilah. Jadi kalau yang tu bukan ilah pun, kalau dinafikan dia tak betul nafi. Pasal tu bukan ilah pun. Kalau saya kata yang ni handset, tak payah sebut lah, tak handset yang ni.
Itulah kan. Berhala tu Tuhan. Bukan Tuhan. Dianggap sebagai Tuhan. Waktu kita sebut la ilaha illallah, berhala semua bukan Tuhan, melainkan Allah. Tak betul cara bawa faham makna la ilaha illallah. Cara nafi mustasna minhu itu tak betul. Okey. Jadi ilah ni mestilah ilah yang hak saja baru dipanggil ilah, dan Allah nama bagi yang tunggal lagi maujud daripadanya, daripada ilah. Maksudnya daripada senarai ilah yang banyak-banyak tu, pasal umum makna kulli pada ilahun isim nakirah, sah atas lafaz tu dia menerima banyak dari sudut lafaz kan. Pasal dia isim common noun, nama am. Sah untuk ilah ni jadi isim nakirah am kan. Sah untuk seolah-olah macam menunjukkan yang tersenarai dalam nama Tuhan ni banyak, walaupun sebenarnya yang ada bersifat ilah ni hanya satu, Allah Ta'ala saja. Yang itulah dia nak sebut bila kata Allah ni nama yang tunggal lagi maujud, dan Allah ni daripadanya, daripada lafaz ilah. Pasal ilah ni Tuhan sebenar, Allah adalah dalam senarai Tuhan yang sebenar itu. Satu antara setengah-setengah saya ngaji, guru dia sebut la ilaha illallah yang kita nafi ni, nafi sifat ketuhanan yang macam Allah Ta'ala tu. Yang macam Allah Ta'ala tu, sedangkan mana ada semacam Allah Ta'ala? Mana ada? Okey. Ni antara benda-benda biasa dulu nak ambil faham istilah kulli, juz'i, mustasna, mustasna minhu. Siapa masuk dalam ilah, siapa tak termasuk dalam ilah. Yang ni asas nak faham. Jadi maka adalah maknanya atas takdir ini. Okey, baru dia nak balik pada apa yang kita nak ambil faham betul-betul. Yang ni makna yang sepatutnya. Atas takdir ini maksud dia macam ni. Tiada Tuhan yang sebenar-benarnya yang disembah dengan dia itu maujud, ataupun dengan sifat lain, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya pada wujud ini, melainkan Allah yang tunggal. Okay. Jadi kalau faham kulli pada mustasna minhu, lafaz ilah ni macam ni, illallah melainkan Allah saja yang bersifat ilah ni. Inilah ayat dengan pernyataan yang betul yang sepatutnya dipaham. Yang tu yang kalau kita dah dengar lama dah ulama kita sebut apa, tiadalah yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dia dah lah tu. Itu mustasna minhu tu kulli, tiadalah yang disembah dengan sebenar. Apa maksudnya? Yang benar-benar selayaknya untuk disembah, tak ada melainkan Allah. Tu. Jadi patung berhala masuk tak dalam nafi tu? Tak. Pasal apa? Yang di nafi tu yang disembah dengan sebenar-benarnya. Patung berhala tu memang ada orang sembah, tapi dia disembah hanya pada i'tiqad orang menyembah yang tu Tuhan sebenar, sedangkan dia bukan sebenarnya Tuhan, bukan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia ialah sembahan yang tidak benar. Illallah melainkan Allah. Apa maksud melainkan Allah? Allah saja ya, sajalah yang selayak disembah dengan sebenarnya. Dengan bahasa lain, dialah sebenarnya layak disembah. Dengan statement lain, semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Betul lah. Baik. Jadi yang tunggal yang hanya memang ilah ni Allah. Satu, kalau perasan awal-awal saya dah ajar, saya dah sebut macam ni statement dia. Nak faham nafi la ilaha illallah tu apa?
nafyul uluhiyati amma siwahu. Ilallah tu nak isbat apa kan? Nak isbatul uluhiyati lahu wahdahu la syarikalah. Ini nafi tu nafi apa? Menafikan ciri ketuhanan yang tak hajat pada sesuatu, yang semua makhluk ni mesti berhajat pada dia. Tak ada sifat tu dengan tu selayaknya disembah. Sifat kelayakan untuk disembah ni pada makhluk tak ada. Letakkan ke makhluk. Pasal yang nak nafi tu, nafi apa? Nak nafikan ciri ketuhanan ni daripada makhluk. Makhluk tak ada langsung ciri-ciri ketuhanan, melainkan ilallah, melainkan hanya zat Allah saja memiliki ciri-ciri ketuhanan. Tu dia punya, nak bagi faham la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu di bahasa ringkas untuk menunjukkan makhluk tak ada langsung ciri-ciri selayaknya yang melayakkan dia untuk disembah, melainkan hanya zat Allah saja mempunyai kelayakan dan ciri-ciri untuk selayaknya ia disembah. Itu statement dia. Itu statement yang nak faham dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak bawa tu kan? Bawa tu kan? Kalau atas nak hadirkan terjemah makna sekali lalu, very light knowledge ni, makhluk tidak mempunyai sifat-sifat selayaknya untuk dia disembah, yang sebenarnya untuk disembah, yang makhluk setiap satu semua akan berhajat kepada dia. Makhluk takkan ada ciri ilah ni sama sekali. Walaupun satu sudut lapar kena makan, hajat kat makhluk. Nak cerah kena ada matahari, nak mendapat kena ada oksigen. Berhajat dia kat makhluk. Tapi sebenarnya makhluk ni tidak boleh ada sifat ada makhluk lain berhajat kepada dia sama sekali. Dengar elok ayat tu. Itu yang tak jelas kalau tuan-tuan kena tanya. Berbenda lah ada urai ulang kali ni. Makhluk ni takkan ada mempunyai ciri-ciri sifat boleh menyempurnakan hajat sesama makhluk sama sekali. Makhluk, statement besar di dalam akidah ni, tidak boleh menunaikan hajat sesama makhluk. Makhluk tak boleh memberikan apa-apa sesuatu dengan diri zat makhluk itu sendiri. Makhluk dengan sendirinya, dengan zat dia sendiri tidak boleh memberi apa-apa di antara sesama makhluk. Pasal makhluk adalah tetap makhluk. Makhluk tidak akan mempunyai ciri untuk boleh menunaikan hajat ataupun menunaikan keperluan satu sama lain dengan zat makhluk tu sendiri. Tak boleh. Ataupun makhluk tidak akan boleh menunaikan sesama hajat sesama makhluk dengan sifat makhluk tu sendiri. Ataupun makhluk takkan boleh tunaikan hajat sesama makhluk dengan perbuatan makhluk itu sendiri. Makhluk ni atas kata nama sendiri, zat makhluk sesama makhluk, sifat makhluk sesama makhluk, perbuatan makhluk sesama makhluk, pemilikan makhluk sesama makhluk. Makhluk tidak akan boleh memiliki zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia atas nama dia sendiri, diri dia sendiri. Dengan itulah nama ilah pada dia. Makhluk tak boleh sama sekali, melainkan Allah saja. Zat dia berdiri sendiri, sifat dia berdiri sendiri, perbuatan dia berdiri sendiri, milik dia sendiri mutlak. Boleh? Mesti clear tu. Dia takkan boleh ada sama-sama sikit pun. Baru kita akan istilahnya Allah clear tu, faham tu apa sepatutnya ke Allah Ta'ala tu. Knowledge tu mesti tepat tu, statement tu. Jadi bila sebut Allah, zat Allah diri sendiri, sifat Allah, sifat dia saja kamil. Makhluk tak akan ada nampak kesempurnaan sama sekali. Cuma pandangan mata nampak sempurna. Matahari nampak bercahaya, dia tak boleh ada matahari sendiri, tak boleh ada cahaya sendiri, tak boleh menyinari sendiri. Allah yang jadikan dia, Allah bagi cahaya ke dia. Yang tu ya Allah menjadikan dia boleh memanaskan bumi kita.
Dengan sebab cahaya pula boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Matahari itu sendiri zat dia, sifat dia, perbuatan dia, dia tak boleh ada asar dia sendiri, tak boleh ada apa pun sendiri dia, makhluk tak boleh, makhluk tak boleh. Yang hanya boleh ada dengan istilahnya berdiri sendiri hanya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Hanya Allah saja memiliki memiliki itu dia panggil apa? Memiliki sifat ilah. Makhluk tak boleh ada sifat ilah. Itu maksud. Satu. Yang tu yang dia nak kata kulli pada la ilah ni atas nama umum satu. Apa saya nak bawa ni adalah nak menunjukkan maksud atas mana umum atas disebut asal. Tiada yang layak untuk disembah, tiada yang sebenarnya untuk disembah, yang semua makhluk berhajat kepada dia, yang dia tak hajat pada suatu. Ciri ni tak ada melainkan hanya pada Allah. Itu semua tu saya cuba bawa daripada awal kitab tu, dengan istilah kulli, juz'i, nafi, isbat. Apa sepatutnya nak dinafi, dan bila apa sebut ni isbat ke Allah ni, nafi itu apa? Nak nafikan ketuhanan daripada makhluk. Baik. Yang tu yang sekali lagi kita sebut adalah maknanya atas takdir. Macam ni sekali lagi tau, ambil faham bahasa kita. Tiada Tuhan yang disembah, ya tiada Tuhan yang sebenar-benarnya yang disembah dengan dia. Istilah sebenar-benarnya yang memang benar dan layak untuk disembah. Itu maksud dia. Tiada yang sebenar-benar yang disembah, yang maujud. Sambung dia melainkan Allah. Atau ini nak juga satu bahasa lain. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ini bahasa lama dah tu kita duk pakai. Melainkan Allah. Sambung ayat tu. Yang kata dia Allah ni siapa? Yang tunggal, yang menjadikan sekalian alam. Itu. Satu lagi bahasa dia yang sebut. Atau dikata tiadalah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan yang berkehendak kepadanya, kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain, melainkan Allah Ta'ala Azza wa Jalla jua. Saja saya baca slow kan. Saya bahasa klasik tu satu kan. Saya baca macam tu pun tujuan untuk boleh kita manfaatkan kitab yang kita baca ni. Satu, tak dapat tidak mengaji ni dia memang kena ikut disiplin nisbah kitab kita pegang. Ada kitab saudara ulama dulu, pasal ada bahasa kita nak pegang kepada kitab dia. Kalau tu dah ada bahasa dia, macam mana nak hadam bahasa dia tu supaya kita capai tauhid. Matlamat kita nak capai tauhid tu, alat kitab ni alat. Saya duk seraja kulli, juz'i, common noun, proper noun, nakirah, makrifah. Ni semua alat. Yang ni bukan maksud mengaji. Tapi kena mengaji. Kau tak boleh nak reti. Maksud kita nak hati ni sabit ke orang salah. Tapi ni alat dia. Untuk ada orang kata tak nak belajar lah susah-susah, aku penting aku ingat Allah Ta'ala je. Soal, boleh ke buat gitu? Upaya ke buat gitu? Kadang-kadang ada orang cakap macam tu kan. Boleh ke? Macam kita ajar ilmu tajwid, suruh ingat nun mati, mim mati, contoh, tu alat. Yang penting tu hang baca Quran betul. Boleh ke hang baca Quran betul kalau hang tak ingat hukum-hukum tajwid tu? Boleh faham saya semua? Boleh ke hang nak faham betul ke orang salah kalau hang tak faham betul-betul nafi tu? Macam itulah dia pandangan bahasa tu. Hang faham hang duk nafi tu nafi apa? Tak faham. Macam mana hang nak isbatkan orang salah yang kata hang faham ke orang salah tu?
Boleh faham? Macam ni ya? Jadi bandingan bahasa tu saya nak tunjuk, nak menunjukkan tahap kita punya kefahaman, nak ambil faham maksud dan intisari dengan format mustasna dengan mustasna minhu. Betul? Itu dia. Itu kalau kita faham format tu, masya-Allah. Saya sebut macam mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau kita kata tiadalah yang hidup melainkan Allah, contohlah saja nak bawa ke sifat 20 tu, apa maksudnya? Zat Allah sajalah bersifat hidup. Yang hidup dia sendiri, yang hidup dia tak hajat pada sesuatu, yang hidup dia semua makhluk berhajat pada dia. Dia saja sifat itu. Makhluk tak ada siapa pun hidup macam mana hidupnya Allah Ta'ala yang berdiri sendiri, yang dengan dia berdiri sendiri ni dia tak hajat pada sesuatu, dan ada makhluk lain yang akan berhajat pada dia. Betul tengok sebut. Kita hidup tak? Kalau kita mati, memang anak bini tak pakai kita dah. Kita mati, isteri perlu kita tak? Anak pakai kita tak? Tak pakai. Perlu kita tak? Faham saya tanya mana? Saya nak ngajar tuan-tuan, perlu tak saya hidup? Untuk saya hidup tak? Ni kan? Hidup atas nama hidup macam ni, ya ada. Hidup, nak hidup macam hidupnya Allah hidup, tak ada. Jadi apa hidup kita ni? Saya sebut dengan atas tauhid yang kita baca. Kita hidup ni yang Allah bagi jadi zat kita. Dia bagi jadi roh kita. Jadi hidup kita bukan asal hidup sini ya. Asing-asing. Atas alat Allah Ta'ala bagi, dia bagi jadi alat. Nak bagi sampai kat kita, dia buat roh dulu. Roh tu yang hidup. Tu pun bukan roh hidup dengan sendirinya. Roh tak boleh hidup dan tak boleh ada pun melainkan Allah yang bagi ada roh. Allah yang bagi roh hidup. Dengan tu bila roh tu dipadukan letak ke jasad kita hidup. Itulah hidup kita. Allah memang sebenarnya dia hidup. Satu yang huwal hayyu, dia saja hidup. Selain pada Allah Ta'ala tak hidup. Macam mana hidupnya Allah Ta'ala? Satu bahasa mudahnya, selain pada Allah Ta'ala semua mati. Ni hidup, Allah yang bagi hidup. Senang faham tauhid tu. Kalau faham Allah hidup, kita hidup, tak boleh dapat kefahaman ketuhanan. Macam apa? Allah hidup cara Allah, kita hidup cara kita. Yang ni yang istilah disebut juz'i ni. Kita faham Allah Ta'ala hidup, kita faham kita hidup, dan kita lagi faham yang hidup kita macam mana. Maksudnya kita hidup, Allah hidup juga, tapi hidup dia yang kita faham hidup kuli pula. Hidup unknown, hidup dia macam mana. Hidup kita makan hidup, minum hidup, duduk rumah boleh hidup. Inilah kehidupan. Allah tak faham lah hidup dia. Tak kena faham tu. Seolah-olah kenal hak kita hidup lagi. Allah yang hidup tak kenal. Tak kena. Patutnya macam mana? Kenal yang Allah lah yang memang hidup. Baru juz'i ke dia. Allah yang memang hidup. Makhluk macam mana? Makhluk mana ada hidup macam mana Allah Ta'ala hidup? Makhluk asal tak hidup. Kuntum amwatan. Kamu ni dulu mayat. Dengan mana apa? Kamu ni asal kita ni. Kata Allah Ta'ala, kamu ni asal semua dalam ilmu aku. Semua dalam perbendaraan aku. Macam tu kot bahasa dia. Kuntum amwatan. Semua dalam ilmu aku dan iradah aku. Aku zahirkan melalui proses Nabi Adam dengan musabab ni. Sebab tu fa'ahyakum, baru Allah Ta'ala hidupkan kamu, zahirkan kita. Ada jasad, bukan hidup tu dia bagi jadi kita daripada mani dulu, proses fa'ahyakum, baru dia bagi hidup kau. Ni kau hidup tak? Huwal hayyu, Allah hanya hidup. Makhluk asal semua mati. Ni hidup, Allah yang bagi hidup. Tu iman kita. Dia yang ahya ni, dia yang bagi hidup aku. Ni iman. Ni iman. Tu kita punya matlamat belajar apa? Nak belajar ilmu iman ni. Ilmu iman apa? Supaya
hadir hati Allah bagi hidup aku, supaya hadir hati kebergantungan hidup kita ke Allah Ta'ala. Makan minum makhluk zat dia tak boleh tunaikan sesama hajat sesama makhluk. Zat dia tak boleh. Makanan, zat makanan, sifat makanan, perbuatan makanan. Makanan bukan ada perbuatan, makanan bukan ada nyawa untuk dia nak boleh buat sesuatu kat kita. Kita yang ada nyawa, dengan kita pun kita boleh bertikai dalam makanan, obat yang kita makan. Tapi memang nak sembuh kena makan ubat tak? Bagi contoh mudah kan, nak kena makan ubat. Takkan nak bagi bodoh akidah kita, gadaikan akidah kita ubat ni yang menyembuhkan. Bodoh lah. Kita yang olah ubat tu, kita makan ubat tu, kita sembuh. Ubat ni sembuhkan aku. Bodoh. Macam orang kafir duk sembah tokoh. Dia sembah patung dia buat pada kurma, dia lapar-lapar, dia ambil kurma, dia makan. Cuma kita tak bentuk tu, tapi pahaman macam tu. Dari sudut mana? Kita yang buat ubat. Lega ubat ni, tak ada ubat ni susah aku. Cuba tak macam ni tak macam ni akidah jatuh hati kat makhluk. Tak kena, tak faham juga apa ketuhanan. Ambil ubat, ambil pun dengan bismillah. Sahabat pun betul ubat, olah dia, buat bagi betul, bagi cukup syarat dia, ramuan dia, bagi cukup kapasiti dia, berapa percentage dia, macam ni, ambil bismillah. Dia yang at'amani la syifaan illa syifauka, sembuh. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dia perjalanan akidah kita. Ini lah yang diajar oleh tutur ulama, nabi-nabi dan rasul-rasul ni nak dapat la ilaha illallah ni. Baik, saja ke sana pasal memang itu matlamat kita belajar pun nak pergi dapat tu. Macam mana pun atas ilmiah dia, la ni nafi dia, ilah ni kulli, Allah ni lafaz juz'i. Dan mestilah ilah ni mesti ilah yang selayaknya untuk disembah. Jadi batu, bahala, patung apa tak masuk dalam tu, pasal itu bukan dalam senarai ilah. Yang tu atas kaedah nafi. Atas saya sebut dengan nak bawa makna macam mana? Atas nafi ilah ni, jadi ilah sifat yang kata selayaknya untuk nama jadi Tuhan ni, sifat ilah itulah yang dinafi daripada makhluk, dan isbatkan sifat ilah tu ke zat Allah Ta'ala. Itu maksud kita faham la ilaha illallah tu. Atau kita belajar ni disiplin kulli juz'i tu saja. Maka kata dia di atas kata mestilah nafi itu la mustaghni an kulli ma siwa huwa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illa Allah. Ada benda kita dah belajar, satu saya sebut macam tu. Maka tiada syak lagi yang demikian itu. Apa dia? Tiada tasawur pada akal dan nakal ada maujud yang lain daripada Allah Ta'ala. Nak kata ada ilah selain pada Allah Ta'ala, tak ada sama sekali. Jadi Allah sajalah bersifat ilah. Bila Allah saja bersifat ilah, tak ada Allah bersifat ilah. Siapa yang tak ada bersifat ilah ni? Siapa ni? Makhluk. Tak ada satu makhluk pun bersifat dengan sifat ilah, melainkan Allah saja bersifat dengan sifat ilah. Dengan panjang juga kita dah belajar dulu. Makhluk ni tak boleh bersifat dengan sifat ilah dari sudut mana, angle mana? Zat makhluk tak boleh bersifat ilah, sifat makhluk tak boleh sifat ilah, perbuatan makhluk tak boleh ada perbuatan ilah, milik makhluk tak boleh ada milik ilah. Allah, zat Allah saja bersifat ilah, sifat Allah saja ada sifat ilah, Allah saja ada perbuatan yang perbuatan ilah, Allah saja milik atas milik ilah. Mesti clear. Mesti kalau istilah ilmu perguruan ni mesti boleh buat banding beza.
mesti boleh buat perbandingan, mesti boleh buat analisa makhluk ni apa, Allah ni apa, mesti boleh faham. Atas kata makhluk, semua makhluk satu label dari sudut, semua makhluk tak boleh jadi ilah, sama satu label. Walaupun ada yang tinggi rendah sikit antara satu sama lain, kita sebut ni lah, kita dengan lembu sampai tinggi lagi, takkan nak kata lembu pandai cukup lah. Kita dengan pokok sampai tinggi lagi, tapi kita dengan duit sampai jadi bodoh. Kita kata tak ada duit susah aku, kan bodoh lah kita. Sampai tahap tu dia jadi bodoh. Kacau bilau keperluan kita dengan apa yang kita hajat tu, menyebabkan kita jadi bodoh. Itu yang tak jadi hamba Allah dah, jadi hamba makhluk. Dia akan menghambakan diri ke makhluk, dia akan tamak pada makhluk, dia akan jatuh hati pada makhluk, dia akan cinta pada makhluk, dia akan sembah pada makhluk. Tu tahap tu segila tu sembah ni. Kalau tak pun dia akan jadi takluk hati ke makhluk, jatuh hati ke makhluk, jatuh cinta ke makhluk, minat ke makhluk, cenderung ke makhluk, tamak ke makhluk. Padahal semua makhluk ni tetap makhluk adalah makhluk. Makhluk tak boleh ada sifat ilah sama sekali. Mesti clear tu. Pahaman tu mesti clear. Satu, kalau agak boleh jatuh hati ya, la ilaha illallah, Allah dia ilah, makhluk tak ada sifat ilah. Duit, memang aku perlu duit, tapi yang beri manfaat aku Allah, laluan dia duit. Ni duit laluan. Macam mana nak kenyang, Allah yang kenyang aku, laluan dia makanan. Takkan makanan kenyangkan aku, mustahil makanan mengenyangkan aku pada akal. Adat aja makan kenyang, adat saja. Ada ketika tak makan pun kenyang, ada ketika makan pun tak kenyang-kenyang. Bukti bahawasanya memang makanan bukan mengenyangkan. Proses kenyang pada makanan itu hukum adat. Yang mengenyang mesti ada, dan surely yang mengenyang tu Allah. Maksud Allah saja ilah, makanan tak boleh duduk tempat ilah sama sekali. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Tak, makhluk tetap makhluk, bila-bila pun makhluk, dia takkan jadi ada sifat ilah. Mesti clear. Tu la ilaha illallah tu. Besar tu kita belajar begini ni. Pasal dia macam rumusan ambil semua tu. Boom. Memang bahasa la ilaha illallah tu pun mereka kata, tengok sekali macam faham dah. Nak hadirkan semua, nak bawa tu, semua yang kita sebut tu semua tuan kena faham. Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Yang ni kulli, yang ni juz'i, yang ni mesti nafi, ni ilah al-haq, sifat ilah al-haq, bukan ilah al-batil. Kena faham ilah haq, ilah al-batil. Mesti faham yang ni mustasna minhu, yang ni mustasna. Mesti faham ni nafi, nak dinafi ni apa? Nafikan sifat ilah daripada makhluk. Nak isbat apa? Isbatkan uluhiyah sifat ilah ni ke Allah. Semua formula tu mesti dalam kepala nak bawa. Allah ilah, makhluk ke ilah. Kaidah ulama kita tak susah-susah aja, tak susah-susah bawa kitab panjang-panjang, tak susah apa menulis, menghurai, tak susah-susah orang kata apa, tak putus-putus mengajar, ulang-ulang, dan taklah. Kerana itu kita disuruh banyak sebut la ilaha illallah. Kalau setakat tiada Tuhan melainkan Allah, biasa aje. Nanti yang kita rasa biasa aje, tak ada luar biasa pun la ilaha illallah ni. Tapi kalau kita faham macam ni punya faham, inilah makna la ilaha illallah yang luar biasa. Memang luar biasa sebenarnya. Nabi dan Rasul-Rasul datang bawa kat kita, bawa apa? Bawa yang luar biasa. Apa dia luar biasa tu? La ilaha illallah. Dengan faham ni, terus ada connection kita dengan Allah Ta'ala. Tahu mana? Makhluk tak ada sifat ilah, Allah saja ada sifat ilah. Terus connect. Dia punya maklumat sesimpel itu. Huraian panjang lah. Atas kita nak ambil atau faham kulli juz'i pun bagi ni macam tu. Baik, kalau ikut apa yang kita bicara tu masih ada hubungannya dengan lepas kita bicara tentang kulli juz'i tu. Cuma yang ni hari ni tengok dari sudut nama dia mustasna dengan mustasna minhu. Tu je. Kalau saya sambungkan sikit pasal ada ke depan ni.
Yang keduanya, tak baca kedua lagi tak? Saya terbaca. Saya terpatah balik. Okey, ini yang bau kedua. Yang keduanya sahih. Ni baru jumpa kita ni. Dan iaitu betul dah baca dah tu kan? Baca dah. Maka inilah tu. Maka inilah makna yang kedua ini terlebih elok daripada yang pertama, dan dengan dialah masuk sekalian aqaidul iman di bawahnya, dan bercahaya dengan dia bagi hati orang yang mukmin dengan lam'ah ain itu limpah, dengan limpah makrifah, dan adalah dengan dia dapat kemenangan dunia dan akhirat. Okay. Jadi apa saya sebut dengan rumusan tu, dia kata inilah makna yang kedua ni, yang kata ni kulli la ilah mustasna minhu tu kulli, illallah tu juz'i, dan ilah tu kulli mana? Mestilah setiap yang disembah dengan sebenarnya, atau bahasa lain yang selayaknya untuk disembah. Bahasa lain, yang memang selayaknya untuk disembah, bukan hanya sekadar dianggap oleh orang yang menyembah sebagai ilah. Yang kita nafi itu bukan itu, tapi yang memang selayak-layaknya untuk disembah, yang dengan bahasa lain tidak berhajat kepada sesuatu pun, kerana diri dia sendiri dah sempurna, dan semua makhluk dengan pastinya berhajat kepada dia. Itulah baru jadilah. Baru jadilah. Jadi inilah makna pertama, dengan dia masuk sekalian aqaidul iman. Semua yang kita belajar dalam sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, atau 13. Kalau 20, kaunu qadira muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Inna lillahi alhamdulillah. Siapa ada fikir jadi itu kan? Apa saya nak sebut tu? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Setiap nak kata dia. Fikir pun tak macam mana boleh sebut. Dah fikir, balik orang salah. Inna lillah tu disuruh sebut inna lillah tu. Bukan orang mati ya. Bukan kipas pecah orang inna lillah. Semua kita ni lillah. Mai mana? Minallah. Bagus jadi gitu. Lepas ni apa pula nak runtuh tak tahu lah. Saja. Iya. Benda untuk kata ulama kita ajar semua keliling kita guna untuk ke Allah. Semua kan. Pasal mana ada makhluk yang makhluk boleh sendiri? Mana ada? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Setiap makhluk mesti Allah yang menjadikan dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia, kederat yang ada pada dia, dan pemilikan dia, kesan yang sebab berlaku dengan dia. Ini kesan angin ke? Takkan kesan angin jadi macam ni. Kalau ada pun atas jalan adat saja. Sebenarnya siapa? Allah. Allah. Tengok balik Allah. Kita punya perlakuan hidup ni buat atas jalan sebab. Yang ni sebab nak pergi kemas, yang ni sebab macam ni, ni sebab macam ni buat. Tapi bila buat, makhluk bukan ilah, makhluk tak boleh tunaikan hajat antara satu sama lain, makhluk tak boleh beri mudarat antara satu sama lain dengan zat dia, makhluk tetap makhluk, makhluk tak boleh buat apa-apa ke makhluk dengan zat dia sendiri makhluk itu. Yang itu mesti faham. Mesti faham pada situ. Kalau ada pun atas jalan adat, atas jalan peraturan sabab-musabab, cause and effect. Yang boleh buat sesuatu dengan zatnya, dengan sendirinya Allah ya. Mana ada lain. Huwal hayyul qayyum. Dia saja yang qayyim bi nafsi. Tu. Nak Allah. La ilaha illallah. Mesti zikir dengan hadir kan. Mana la ilaha illallah tu.
Tu yang dia kata semua aqaidun iman masuk di bawahnya, bawah la ilaha illallah ni. Pasal faham ni, faham sungguhlah siapa Allah Ta'ala. Tu yang baru jadi makrifah Allah Ta'ala. Anak dia dapat disebut apa? Dan bercahaya dengan dia bagi hati. Hati akan bercahaya. Pasal apa cahaya? Dah dapat suluhan dah. Makhluk ni siapa dan apa kedudukan Allah tu ialah Tuhan. Dapat dah suluhan tu. Dapat dah. Kalau agak muskil lagi, tanya lagi, dengar lagi, ngaji lagi, ambil faham lagi, catat lagi, soal lagi, muzakarah lagi. Macam apa? Belum faham lagi. Lepas tu kalau dah faham dengan akal ni, boleh terima dah, hadam dah. Nak buat apa pula? Hadirkan pula di hati. Tak selesai lagi, belum dapat lagi cahaya tu. Belum dapat lagi lazat iman tu. Istilah kalau dalam tauhid ni, belum tasdik lagi di hati. Baru menerima informationnya. Allah ilah. Okey, siap dah. Aku dah selesai dah, beres dah iman aku. Oi, iman bukan hanya waktu mengaji. Iman bukan saja waktu mengajar. Iman ni 24 jam sepanjang kita duk ada. Allah. La ilaha illallah. Allah mana ada lain. Iman tu nak mesti rojok ke dia, rasa ke dia. Jadi apa jalan dia? Zikir, fikir. Masuk zikir tu memorize kat dia. Fikir tu apa? Fikir dia ilah. Isbatkan ilah tu kat dia, makhluk bukan ilah sama sekali. Ilah dengan mana apa? Tak, makhluk tak boleh tunai hajat satu sama lain. Yang boleh jadi penunai hajat yang tak hajat pada sesuatu. Bahkan semua makhluk akan berhajat pada dia, hanya Allah. Makhluk tak sewajarnya berhajat kepada makhluk atas nama berhajat hakiki. Makhluk berhajat ke makhluk atas jalan suri. Apa suri? Rupa berhajat. Atau suri itulah atas istilahnya. Suri ni rupa tu adi, istilah lain. Adi. Atau istilah orang putihnya cause and effecti. Bohbi ya dah bunyi ri tu. Cause effect saja. You eat and you are hungry will go. You thirsty, you drink, your thirst will go. Who is really make it go? The water, the food. Bunyi yang putih kan habis tu. No, surely Allah, not the food. The food by itself, the water by itself do nothing. Siapa? Makhluk. I also cannot make my thirst go, my hunger go. I myself cannot make it go, especially this thing. Tak menyawa pun takkan make my thirst go. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. This is my akidah. Mesti clear tu. Itu bukan guna untuk buat makan saja. Itu contoh. Lepas tu ilmu yang ada tu, faham tu, bawa semua bab sampai matang, sedarah daging. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Mudah-mudahan taklah mudahkan kita. Memang atas nama pelajaran mudah faham tu, insya-Allah. Itu nak bawa pula. Nak bawa ni tak ada jalan lain. Dia kena mujahadah, lawan nafsu sikit. Yang dah banyak tergoda dengan syaitan, banyak kita terganggu dengan dunia dan segala perhiasan, menyebabkan tak ada ingatan ke Tuhan. Ini masalah. Kena zikir banyak. Hadir kan. Dia punya hadir tu sampai macam mana? Sampai menang ingatan ke Allah Ta'ala berbanding dengan sabab-bersabab bersama kita sesama insan. Hilang ingatan ke insan kerana terlalu ingat ke Tuhan. Siapa? Dia ilah. Zikir sampai suruhnya tu. Dia buat misal contoh zikir tu. Yang ni pun psikologi sebut. Saya nak sebut contoh perubatan. Saya nak tunjuk psikologi. Ada orang merokok, nak bagi tinggal merokoknya, antara formula yang dia ajar secara psikologi.
Dia ada pengalaman sendiri, rokok tu memang dia kena terjerat apa-apa. Tu satu hal lah kan. Itu menyebabkan dia tinggal rokok. Katalah satu hari dia isap-isap rokok tu. Sampai bilik ICU nak mampus lah tu. Yang tu menyawa. Ni rokoknya besar. Aku tobat tak isap rokok dah. Yang tu salah satu sebab dia berhenti. Antara sebab berhenti ni, buat macam mana? Tukar mindset dia. Macam mana nak tukar mindset? Dia kena zikir hari-hari. Apa dia zikir hari? Rokok ni bodoh, 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 rokok ni bodoh. Jadi zikir. Sampai tak ada hati langsung dengan makhluk. Dia sebut je rokok ni bodoh. Dia nampak rokok je bodoh. Dia kena diri tu. Dia akan fahamnya tu. Sampai macam tu. Walaupun dia pegang rokok ni bodoh, rokok ni bodoh, rokok ni bodoh, rokok ni bodoh. Sebab dia macam tu, punca dia sebut mulut. Padahal rokok ni ada tempat kadang-kadang terpaksa tak ada makanan lain melainkan yang ada rokok je, bukan makan, hisap untuk sambung nyawa. Terpaksa hisap rokok agak, walaupun rokok ni bodoh, rokok ni bodoh. Tak ada apa lah aku nak sambung nyawa melainkan kena hisap rokok. Contoh saja ulang banyak-banyak kali tu. Macam mana? Terpaksa dia ambil rokok tu. Terpaksa ambil dia. Tapi apa? Dia tengok jadi sihat, segar pula macam mana? Rokok ni bodoh, tak tinggal lah tu, tak lupa tu. Siapa? Allah bagi sihat tu. Kita akidah ni sampai macam tu, macam tu. Baru nak boleh istilahnya masuk dalam hati tu. Saya nak sebut tu psikologi lah. Itu untuk rokok je. Kita ni bukan psikologi hakiki ni ke Allah Ta'ala ni. Satu, kita ulama' tutup guru latih. Satu bahkan dalam Quran, dalam hadis pun suruh kita zikir banyak-banyak Allah Ta'ala ni. Bukan zikir sikit-sikit. Kalau zikir sikit-sikit maksudnya tak jadi kita bab ahli tauhid ni. Tak jadi, susah nak jadi tauhid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Bagi kita memang boleh zikir banyak-banyak. Zikir tu pula, zikir mulut. Bukan nafi zikir mulut. Ya, mulut pun kena zikir kat peringkat mula ni. Sebelum nak jatuh di hati, zikir mulut. Dan bersama zikir mulut tu, hadirkan makna ilah ni di hati. InsyaAllah. Saya ngaji, mulai dia Tok Guru dia sebut, antara latihan nisbah psikologi, macam komando kan, nak sebut komando dia cerita komando saya bukan nak cerita komando, saya nak cerita apa Tok Guru buat misal. Ada satu orang ni nak ajar kat dia satu benda, latihan menyebut sampai masuk dalam hati, dia akan menjiwai apa yang dia sebut, dia akan rasa macam apa benda dia sebut. Contoh, ada satu orang ni, dia orang biasa, badan kecil satu halus disuruh kat dia zikir apa dia? Kerbau, Benz, kerbau, buffalo kerbau. Tapi cerita ni untuk menunjuk misal lah. Kerbau. Sampai dia rasa dia kerbau. Kalau payah sikit, payah nak faham, aku kerbau. Berbulan-bulan duduk dalam bilik tu, aku kerbau. Jumpa je aku kerbau. Jangan tinggal zikir ni. Aku kerbau. Kurang dalam bilik. Aku kerbau. Makan semua bagi. Aku kerbau. Lepas 4 bulan buka pintu. Pintu besar ni, buka. Keluar. Macam mana nak keluar? Keluarlah. Sangkut nak kata dia. Sangkut apa? Tanduk aku. Pasal apa? Dia dah rasa dia kerbau. Zikir sampai apa yang dia sebut tu, dia menghayati aku kerbau. Padahal ada satu dia tak boleh keluar. Mana boleh keluar? Siapa? Ni sangkut tanduk ni. Mana boleh? Orang terpaksa tarik dia keluar. Engkau bukan kerbau. Engkau orang. Baru sedar. Kita kena terbalik. Terbalik macam mana?
Kita tak sedar kita ni Allah ilah, Allah ilah, Allah ilah, Allah ilah, Allah ilah. Kena bagi zikir la ilaha illallah tu. Jangan letak ilah ni kat makhluk. Makhluk yang makhluk. Tak nak zikir, zikirlah dengan Nabi. Makhluk tak boleh beri berkah. Makhluk tak boleh berkah. Makhluk tak boleh berkah. Tapi mesti betul perjalanan, jangan takkan nasi pula. Makhluk tak payah beri berkah. Makhluk tak boleh berkah. Naik kereta pun tak payah isi minyak, buang air kencing. Makhluk tak boleh berkah. Makhluk tak payah beri berkah. Tak kena kan? Civil kan ada peraturan yang kena belajar sistem tu. Nak kata apa? Hukum adat teruskan. Yang ni kita belajar hukum, nak ilmu makrifat, nak kenal, nak isbatkan ke Allah Ta'ala. Adat makhluk, buat peraturan sesama makhluk, tapi dalam hati mesti balik pada Allah ilah, Allah khalik makhluk. Okay, lalulah ke sana buat misal untuk contoh tu supaya boleh mikir kita. Pasal bila mikir, jalan fikir kita betul dan tahu sebab, antara kaedah dia banyak zikir. Mudah-mudahan mengundang kita untuk zikir ni. Dan zikir bukan benda susah sangat. Sambil makan boleh zikir, sambil duduk boleh zikir. Zikir ni bukan perlu pegang tasbih zikir pun. Cuma kita tak pegang tasbih tak zikir. Jadi kena apa? Kena buat apa? Kena banyak latihan berzikir walaupun tak duduk dalam situasi khas berzikir. Duduk zikir, dalam zikir. Buat kerja berzikir, duduk saja, penat berzikir. Sihat zikir, ngantuk zikir. Kalau kita memang fokus buat tu sekejap aja, boleh capai apa sepatutnya dicapai. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, bagi kita betul-betul boleh dapat apa yang kita duk bicara ni, insyaAllah. Asal perhabis ayat tu kata dia, inilah akan dengan dia bercahaya hati siapa? Orang yang mukmin, orang iman. Ini macam mana nak ada iman ni? Ulang lagi. Dan dapat pun bukan kita yang bagi dapat, limpah makrifah daripada Allah Ta'ala. Jalan dan dapat limpah zikir. Sabab kena buat. Lapar, jalan nak hilang lapar, makan. Tu buat sabab. Hati, Allah bagi hilang lapar. Ni zikir. Alhamdulillah boleh ingat dia. Allah bagi aku kenal dia. Alhamdulillah. Tu tauhid tu. Lagi dapat kemenangan dunia akhirat, insya-Allah. Bila dunia ni jadi ahli tauhid, akhirat esok berserta dengan para nabi dan rasul, insya-Allah. Bahkan masuk alam kubur pun kalau duk sentiasa duk zikir Allah semua, mati pun nanti malaikat munkar nakir datang, kita pun zikir siap dah. Dia tak tanya lagi pun kita dah zikir Allah. Dia tak tanya dah kita. Aku tak payah tanya, dia jawab lah. Balik. Itu khabar gembira yang dicerita oleh ulama tu kita. Jadi kena haloba cari jalan macam mana boleh banyakkan zikir, sehingga zikir ke Allah Ta'ala ni menang daripada zikir ke makhluk, insya-Allah. InsyaAllah sambung kita faedah. Hanya sesungguhnya sebab didahulukan nafi. Ni bab nafi. Sekali lagi sentuh nafi isbat. Ada khas itu lagi. Sekali lagi. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wassalim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.